suami. Betul ke? Betul ke Alung? Betul. Suami abah dia kata tak pasti, tapi apa yang bomba kata. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saudara, pengorbanan Wira Merah tiada tolok bandingnya. Walaupun berdepan dengan begitu banyak rintangan, mereka tetap mencuba sehabis upaya demi menyelamatkan nyawa. 999 mengupas tindakan Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia di sebalik tragedi kemalangan yang meragut 10 nyawa di Lebuhraya Elite pada 17 Disember lalu. PJO Sango, panggilan dari Bravo 125 Puchong. Untuk makluman PJO, kemalangan melibatkan sebuah lori dan 3 buah kereta yang melibatkan ramai masa. PJO telah menghantar sebuah jentera FRT daripada Puchong ke lokasi. Kami kata sikit. Tak ramai lah. Sekali tengok dalam tu, Allah, rupanya ada 9 keluarga. Bayang dari dalam keluarga tu, waktu sebelum keluarkan tu, dia bertindih semua. Saya tanya dengan suami, betul ke? Betul ke Alung? Betul. Suami abah dia kata tak pasti, tapi apa yang bomba kata macam tu. Laporan kemalangan Elite Highway di USJ menghala ke Shah Alam. Alright, Elite Highway kepala Shah Alam cun-cun kat area sebelum selepas exit keluar USJ melibatkan 3 biji kereta dan sebuah trailer. Tragedi kemalangan membabitkan 9 sekeluarga dan seorang mekanik di Lebuhraya Elite pada malam 17 Disember 2021, antara kejadian yang pernah mendapat perhatian umum. Kemalangan itu telah meragut nyawa seorang ibu dan 8 anaknya yang berada di dalam sebuah kereta jenis sedan. Rempuhan lori trailer berhampiran kawasan rehat dan rawat RNR USJ menghala ke Shah Alam turut melibatkan 2 kenderaan lain yang sedang berhenti di laluan kecemasan. Sebuah kenderaan jenis Proton Wira yang dipandu oleh waris kepada 9 mangsa, Cai telah meletakkan kenderaan di kawasan lorong kecemasan ini dan kemudiannya telah dirempuh dan diseret sehingga ke belah kanan Lebuhraya kira-kira 10 meter oleh sebuah trailer seberat 51 tan. Walaupun hampir 6 bulan berlalu, keluarga mangsa masih merasai kehilangan ahli keluarga yang tersayang. Ibu bapa kepada seorang mekanik yang maut dalam kejadian itu mendakwa anaknya seorang yang mudah menghulurkan bantuan kepada orang ramai. Siapa sangka Muhammad Rahimi Rolex mendapat panggilan pada malam kejadian untuk membantu sebuah kereta yang tersadai di Lebuhraya Elite. Masa tu pukul 9.30 lah. Saya balik kerja dia pukul 8. Saya ingat lagi lah. Saya duduk kat sini lah. Dia mandi, lepas tu dia masuk bilik. Tak tahu dia lepas main apa, tiba-tiba dia keluar. Masa tu hujan, 9.30. Saya tanya, Along pergi mana? Dia kata, ada kawan call, kereta rosak. Saya pun macam serba salah sebab hujan, renyai kan. Tak boleh sebab saya selalu pergi kerja dia. Saya
akan buka pintu, pagikan dia nak pergi kerja. Saya akan kejut dia pagi, awal pagi saya akan kejut dia. Dua-dua saya akan kejut sebab ada yang pertama tu dia akan bangun dululah sebab dia pergi jakwal kan. Dia kemudian, jadi saya akan kejut dia. Alung bangun solat subuh. Tu dia kata okey kejap lagi. Itulah perkataan hari-hari yang saya akan dengar. Di sebalik tragedi yang mengorbankan 10 individu termasuk seorang ibu dan 8 anaknya, pasukan bomba dan penyelamat antara agensi yang terlibat secara langsung dalam usaha menyelamatkan kesemua mangsa pada malam itu. Seramai 12 anggota dari Balai Bomba Subang Jaya dan Puchong dikejarkan ke lokasi setelah mendapat call card atau kad panggilan menerusi sistem MERS 999 dan Pasukan Gerakan Operasi PGO, Jabatan Bomba dan Penyelamat Negeri Selangor. Apabila balai menerima panggilan kecemasan tersebut, kita telah menggerakkan jentera tersebut untuk menghadiri ke lokasi, di mana balai juga telah menghubungi saya memaklumkan bahawa terdapat kes kemalangan yang berlaku di Ilit. Jadi tindakan pertama saya bahawa saya akan bergerak ke lokasi tersebut. Dalam pada masa yang sama, jentera bersama dengan Encik Jaafar, iaitu penyelia pasukan B untuk Balai Bomba dan Penyelamat Subang Jaya, mereka telah dikerahkan bergerak terus. Pada ketika kejadian berlaku, 6 orang anggota saya setibanya di tempat kejadian, kita terima arahan penyelia, antara penyelia berbincang lah. Antara yang terlibat adalah PBK2 Hazrul KUP, berbincang dengan penyelia Subang, iaitu tak silap saya pada ketika itu PBK2 Cik Jaafar lah, mengatakan macam mana nak mengkoordinasikan perkara tersebut. Dan pada ketika itu kita lihat memang tragis lah, sebuah kereta dihempap dengan trailer, dan trailer tersebut rasanya cukup menyayat hati lah. Dan yang kita dapat tahu, kita tak tahu berapa orang mangsa, cuma kita tahu ada mangsa yang tersepit. Beroperasi dengan kekuatan 58 anggota, Balai Bomba Puchong antara balai yang kerap menjalankan latihan Road Traffic Accident atau lebih dikenali sebagai RTA. Latihan ini bagi memastikan setiap anggota yang bertugas sentiasa bersedia sekiranya menerima panggilan kecemasan berkenaan kemalangan jalan raya. Dan bagi memastikan, menjadikan kompetensi setiap seorang pegawai, setiap seorang, bukannya setiap pasukan, setiap seorang pegawai yang berada di Balai Bomba berkompetensi dan mempunyai latihan bagi menghadapi kesiapsiagaan sebarang apa jua kecemasan, maka kita lakukan kursus-kursus dan mengikuti jadual tugasan harian yang telah ditetapkan oleh jabatan. Maka benda itu senantiasa dilakukan. Antara kursus yang kita akan hadapi, yang kita akan buat dalam masa terdekat ni dan sekarang telah berlangsung, iaitu kursus RTA. Bagaimana kita nak menyelamatkan seseorang sekiranya berlaku kemalangan. Bagaimana kita nak handle kemalangan itu sekiranya kita terima kes tersebut. Kalau bas kita tengok banyak pilar, banyak sebab dia nak mengukuhkan pembinaan bumbung dia. Okey, untuk kereta ada 4 ataupun 3 pilar. Okey, yang pertama A dipanggil. Dua-dua belah ni adalah A di bahagian hadapan, dan yang kedua B di tengah-tengah dia. Kebiasaannya B ni agak kukuh sedikit, okey, sebab dia bina untuk menampung takkan benda bumbung lah. Right? Awang Fazwi Faizal, antara anggota yang terlibat secara langsung dalam operasi menyelamat pada malam 17 Disember itu. Berkhidmat selama 4 tahun sebagai anggota bomba, Awang mengakui tragedi tersebut adalah yang paling sukar untuk dilupakan. Setiap latihan dan pengalaman yang diperolehi sebelum ini membantunya untuk berusaha mengeluarkan mangsa. Pendekatan
dengan di balai ni tentang RTA, kami selalu buat kelas. Jadi orang cakap daripada segi ilmu pengetahuan tu kita berpandukan kepada selalunya orang lama lah. Orang akan cerita sekiranya ada berlaku satu kejadian kemalangan macam ni, kamu jangan panik, relax. Buat kita sebagai macam orang yang profesional lah, kita jangan terlampau gemuruh, gairah itu ini untuk melakukan satu kes tu, ikut arahan. Kita mempunyai teknologi yang baru pada kereta dan juga pada peralatan. Jadi dengan adanya latihan ni kita dapat menyesuaikan pegawai kita dan juga dengan itu memahirkan mereka tentang penggunaan peralatan. Latihan RTA juga mampu meningkatkan kemahiran, kecekapan dan keyakinan anggota serta memahami langkah-langkah keselamatan untuk melindungi diri dan nyawa mangsa ketika operasi menyelamat. Ini adalah teknik pembukaan separuh bumbung yang dimulakan dengan pemotongan di pos A menggunakan alatan hidrolik cutter yang senyap bagi mengurangkan kesan trauma kepada mangsa. Mangsa, standby. Betul, 2, 3. Setiap gegaran dan bunyi mesin pemotong hidrolik atau pergerakan di tempat kejadian akan diminimumkan untuk menenangkan mangsa. Paling tragis lah waktu tu, paling sedih kami tengok waktu kami tolak mak dia tu, rupanya ada bebek kecil. Ada bebek kecil. Waktu bebek kecil tu, kami pun macam mana nak buat ni? Orang maut dalam nahas membabitkan sebuah lori trailer dan 3 kereta di kawasan rehat dan rawat USJ Lebuh Raya Elite menghala. Insiden malam tadi dipercayai berlaku selepas Proton Wira yang membawa seorang ibu dan 8 anaknya dipercayai mengalami kerosakan di laluan kecemasan sebelum dirempuh kenderaan berat terbabit. 17 Disember 2021. Pada malam kejadian, hujan turun tanpa henti. Pasukan Gerakan Operasi PGO Jabatan Bomba dan Penyelamat Negeri Selangor dikejutkan dengan panggilan kecemasan yang tragis. Penolong kanan penguasa bomba Muhammad Naim Nasir antara pegawai yang mengetuai PGO Negeri Selangor pada malam itu. Maklumat PGO, kemalangan melibatkan sebuah lori dan 3 buah kenderaan yang lain dan melibatkan ramai mangsa. Mohon bantuan PGO untuk menghantar balai bantuan daripada Balai Kesihatan ke mana terima. PGO telah menghantar sebuah jentera FRT daripada Puchong ke lokasi. Kita terima panggilan berlaku kemalangan di Lebuh Raya Elite di dalam stesen ground ataupun dalam kawasan jagaan Balai Bomba dan Penyelamat Subang. Jadi kita terima daripada MES 999. Okey. So Balai Subang sebagai first responder sampai di lokasi dan dilapor sampai dan dia maklumkan kepada pusat gerakan kemalangan melibatkan beberapa buah kenderaan lah. Okey, dan melibatkan ramai mangsa dan memerlukan bantuan dari segi keanggotaan dan keperluan medikal lah. Sebelum waktu kejadian, kira-kira pada pukul jam 10 lebih begitu kami menerima kes kipas gas solar. Apabila balik daripada kes tu, lebih kurang dalam jam 00.41 kami menerima laporan daripada BBP Subang untuk minta bantuan untuk mengangkat mangsa yang tersepit di bawah trailer. Berita kemalangan yang diterima sekitar jam 11.42 malam itu dianggap rutin harian anggota bomba dalam melaksanakan tugas sebagai penyelamat. Namun, bagi Awang Fazwi, situasi malam itu berbeza. Mereka sikit, tak ramai lah. Sekali tengok dalam tu, Allah, rupanya ada 9 keluarga.
Hasil analisa awal Komander Operasi, PBK Jaafar Abdullah mendapati kemalangan melibatkan 4 buah kenderaan termasuk sebuah lori dan 3 buah kereta. Walau bagaimanapun, usaha menyelamat dilihat agak sukar kerana lori trailer yang terlibat menghempap sebuah kereta jenis Wira yang telah remuk. Di tempat kejadian, saya semua fokus kepada penyelamatan untuk mengeluarkan mangsa tu lah. So di mana yang tugas-tugas lain tu saya tak buatlah. So kita akan selesaikan satu masalah dululah. Waktu tu kami belum pasti lagi ada berapa orang di dalam tu. Setelah trailer tu dikeluarkan, dialihkan daripada kereta tu, kami mendapati bahawa ada beberapa orang mangsa yang tersepit dan tertindih di antaranya semua. Kami buat planning semua, okey. Kami hanya tahu buat kerja, kami dibagi arahan, keluarkan barang-barang RTA kita semua. Kita potong buat roof remover, kita buka. Pada waktu kejadian, saya antara orang yang ada di atas kereta tu untuk mengeluarkan mangsa tu. Walaupun dalam keadaan yang sempit dan tiada ruang untuk bergerak, Awang Fazwi tetap berazam untuk mengeluarkan kesemua mangsa tanpa berlengah. Dengan keadaan yang ruang yang agak sempit, kami tak boleh buat kerja serentak sekali ramai-ramai. So, keadaan kereta memang remuk habis. Jadi satu persatu kami angkat mangsa tu. Bila kami dah dapat ruang yang space yang cukup untuk bekerja dengan ramai, barulah kami semua mengangkat mangsa tu satu persatu dengan menggunakan stretcher. Ternyata jiwa penyelamat yang sudah sebati dalam diri setiap anggota bomba menjadi faktor utama Awang Fazwi melaksanakan tanggungjawab tanpa mengira kesukaran yang dihadapi. Paling tragis lah waktu tu, paling sedih kami tengok waktu kami tolak mak dia tu, rupanya ada bebek kecil. Ada bebek kecil. Waktu bebek kecil tu kami pun macam mana nak buat ni? Tapi memang dah mungkin Allahualam mungkin dah tak ada. Ya, kami pun dengan berhati-hati kami angkat bebek tu, letak di stretcher. Last kali kami buka bahagian dashboard tu dengan menggunakan rescue ram. Peletakan rescue ram untuk tolak dashboard tu supaya ada gap di antara ruang untuk kami keluarkan mangsa tu. Setelah habis sekali kami keluarkan jenazah tu apa semua, kami letak di bahagian belakang lori. Cemas, perasaan cemas memang ada. Namun kita tidak boleh membuatkan perasaan cemas itu menguasai kita. Kita yang kena kuasai segala perasaan yang sedia ada sebenarnya. So bila kita menguasai segala perasaan yang sedia ada, bermakna we are in control. Bila we are in control, bermakna kita boleh melaksanakan sesuatu perkara dengan waras. Malah kita boleh bertindak ataupun mengarahkan sesuatu tindakan operasi dengan lebih teratur. Laporan kemalangan telah mengesahkan kesemua 10 mangsa adalah seorang ibu dan 8 orang anaknya serta seorang mekanik yang hadir untuk membaiki kereta mangsa sebelum itu. Manakala bapa yang juga pemandu kereta berkenaan terselamat dan mengalami cedera ringan. Yalah, betul. Allah punya kuasa, tapi kita yang menghadapi ni. Bayangkanlah, 2 anak, 8 cucu. Kalau satu orang, semua orang merasakan kematian, semua orang merasa. Tapi tak macam saya, 1 tahun, best 10 orang. Walaupun pihak bomba menyedari hampir kesemua mangsa yang tersepit ketika itu sudah meninggal dunia, namun masih menjadi tanggungjawab mereka untuk mengeluarkan mangsa bagi mendapatkan kepastian. Setiap usaha menyelamat dilakukan tanpa mengira bangsa dan agama. Tiada bomba yang pergi bukan untuk melaksanakan tugas penyelamat. Setiap bomba, setiap anggota bomba, setiap pengorbanan anggota bomba pergi untuk satu penugasan tu adalah demi untuk menyelamatkan nyawa. Dan di dalam hati naluri mereka tu, mereka melakukan kerja dengan penuh keikhlasan. Operasi penyelamatan juga memerlukan ilmu serta latihan berterusan agar setiap anggota bomba berada dalam keadaan siap siaga.
Kursus seperti RTA, repelling ataupun latihan di air memberi kelebihan kepada anggota bomba dan penyelamat melakukan tugas dengan lebih berkesan. Kerana inilah jiwa penyelamat. Jiwa penyelamat ni antara perkara yang selalu dibangkitkan kalau kita kata gadai nyawa demi nyawa. Kita gadai nyawa kita demi nyawa orang lain. Kita masuk api, tak kala rumah terbakar, orang lain lari keluar, kita lari ke dalam untuk menyelamatkan. Sama juga kalau waktu kemalangan memang ramai nak menolong mangsa kemalangan, tetapi kaedah cara nak menolong tu mereka tak ada equipment, peralatan dan sebagainya, cara nak menyelamatkan. Mungkin pada ketika inilah Jabatan Bomba dan Malaysia kan, Balai Bomba dan Pucuk ni pergi untuk memastikan keadaan itu terkawal. Bertugas tanpa mengira masa dan sentiasa mengutamakan orang awam daripada keluarga sendiri antara pengorbanan yang tiada tolok bandingnya. Jiwa penyelamat. Itulah kata hikmat yang tertanam di jiwa anggota Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia tatkala mereka menggadaikan nyawa demi masyarakat dan negara. Orang kata meninggal pun dia berjuang. Orang kata dia bertugas kan, berkorban untuk negara kan, demi orang kata nyawa dia sendiri. Pemergian Allahyarham Muhammad Adib Muhammad Kasim yang terkorban dalam kekecohan di USJ 25 Seafield Subang Jaya 3 tahun lalu pastinya meninggalkan kesan luka terhadap mereka yang mengenalinya. Perwatakan arwah yang ceria, peramah dan bertanggungjawab dalam menjalankan tugas semestinya meninggalkan memori indah buat ahli keluarga, rakan sepasukan dan penduduk setempat. 999 menyantuni beberapa individu yang cukup terkesan dengan pemergian Allahyarham. Kau dah buat video kan? Nanti aku komen Adib tak menghargai langsung lah. Cepat sini. Aduh, kita nak makan pun rasa bersalah macam. Ketika beliau menghantar kad jemputan kahwin, beliau datang bersama dengan borang cuti. So, dia ingin memohon cuti kepada saya. So, dia kata, Tuan, saya nak mohon cuti. Boleh? Okey, dia kata dekat saya, Tuan, saya nak bercuti. Lepas tu saya kata, dia kata cuti apa? Kemudian dia kata saya nak cuti kahwin. Saya bergurau dengan dia. Saya kata tak boleh ni. Tu dia kata tak boleh. Dia kata boleh, tapi dengan syarat. Saya kata kad kahwin yang pertama mesti hantar dekat saya. Lepas tu dia gelak dengan saya, dia ketawa. Lepas tu dia kata boleh Tuan, tak ada masalah. Kemudian saya luluskan, saya bagi ambil borang tu cuti dengan dia. Kemudian saya peluk dia, saya kata saya ucapkanlah tahniah dan selamat pengantin baru. So itulah momen saya yang saya tak lupakan dengan dia, yang saya bergurau dengan dia dalam pejabat saya. Pemergian Wira Merah Muhammad Adib Muhammad Kasim yang gugur ketika bertugas 3 tahun lalu masih dirasai pasukan Balai Bomba dan Penyelamat Subang Jaya, termasuk ketuanya, Timbalan Penguasa Bomba Said Syahril Anwar. Kawai dalam baris, keluar baris. Manakala Raja Syahril Ashraf Raja Nahar merangkap adik ipar kepada Allahyarham Muhammad Adib yang turut bekerja sebagai anggota bomba, menjadikan arwah sebagai idola dan inspirasi, seterusnya menyambung legasi kebombaan dalam keluarga mereka.
arwah pun orang kata meninggal pun dia berjuang. Orang kata dia bertugas kan, berkorban untuk negara kan, demi orang kata nyawa dia sendiri dia hantar. Sebab kami bomba ni macam tu lah kan. Orang kata setiap kali pergi operasi je yang kami tahu, yang kami fikir kerja nama itu kan nama Ta'ala kan, hantar nyawa lah kerja kami ni kan. Sama dia tu lah kadang saya sendiri pun kadang kalau pergi operasi macam tengok operasi ni kan, kadang bagi tahu orang rumah kalau ada rezeki abang balik, tak ada lah kan. Macam tu lah. Sebab apa kita dah masa kan kehilangan ahli keluarga daripada dengan bertugas kan. Turut merasai kehilangan arwah ialah rakan karibnya Muhammad Fadil Buari yang telah bertugas sebagai anggota Jentera Perkhidmatan Perubatan Kecemasan EMRS Balai Bomba dan Penyelamat Subang Jaya sejak tahun 2015. Saya dengan arwah ni rapat masa dia masuk balai ni. Sebab masa tu saya memang satu pasukan dengan dia. Lagipun dia satu unit dengan saya, MRS. Jadi rapat tu dah lebih ke macam adik-beradik lah. Barang-barang ni saya ambil kat loker dia. Ambil dengan dia punya baju biru. Macam baju api ni dia memang sangkut kat hanger tu lah. Yang kita ambil kat loker dia macam baju ni, dia coloreng dia dengan kasut-kasut dia. Yang saya ingat sampai sekarang hari last dia tu lah. Dia tunjukkanlah dia punya, yang dia nak kahwin, dia tunjukkan dia punya baju pengantin dia kat saya. Tu dia cakap, handsome tak saya pakai ni? Lepas tu dia cakap lah, nanti kahwin, saya kahwin dia datang lah. Selain almari khas yang mengandungi uniform arwah, ikan kelisa berharga RM300 milik Allahyarham juga terus dipelihara oleh rakan-rakan setugasnya, termasuk Pegawai Bomba Kanan 2 Muhammad Razi Edi. Masa malam kejadian tu, sebelum masuk kerja, sebelum pukul jam 8 malam tu, saya jumpa dia dekat atas. Dia cerita pasal dia punya ikan dekat saya kan. Sebab saya dengan dia sama-sama bela ikan kan. Ikan dia start bela pada tahun 2000, tak silap saya 2016 lah. Daripada kecil lah ikan tu kan, dia sampai sekarang lah. Warga Balai Bomba dan Penyelamat Subang Jaya reda dengan pemergian rakan setugas mereka, Allahyarham Muhammad Adib yang disahkan meninggal dunia pada 17 Disember 2018 jam 9.41 malam. Kebakaran rumah di alamat nombor 22. Pemergian seorang wira merah yang dirasai seluruh negara, Muhammad Adib Muhammad Kasim, berkorban nyawa demi berkhidmat untuk negara. Perjalanan terakhir Muhammad Adib itu tadi pastinya menjentik hati kita. Betapa kerakusan nilai manusiawi meragut keluhuran hati pejuang sejati. Allahyarham Muhammad Adib menghembuskan nafas terakhir di Institut Jantung Negara setelah 3 minggu bertarung nyawa ekoran kecederaan parah pada paru-paru yang dialaminya ketika bertugas. Semasa kita menerima perkabaran mengenai kematian arwah Adib, jadi masa itu saya berada di IJN. Terus bagi pihak Balai Bomba, jadi saya menghubungilah balai untuk membuat persiapan-persiapan yang sepatutnya. Alhamdulillah, Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia telah menguruskan untuk bergerak ke lokasi sana dengan menggunakan aset-aset yang tertentu. Jadi ada sebilangan anggota juga daripada Balai Bomba dan Penyelamat Subang Jaya yang bergerak terus pergi ke Kedah pada malam tersebut. Jenazah Allahyarham Muhammad Adib diterbangkan menggunakan aset helikopter MI-17 milik Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia berlepas dari Pengkalan Udara Bomba Subang dan mendarat di Padang Sekolah Kebangsaan Terbengau, Kuala Kedah.
Jenazah Allahyarham Muhammad Adib Muhammad Kasim dikebumikan di tanah perkuburan Masjid As-Saadah di Kampung Terbengau, Kuala Kedah pada 18 Disember 2018 kira-kira jam 1.45 tengah hari. Dan lokasi ini sebenarnya terletak berhampiran dengan rumah keluarga arwah kira-kira 500 meter daripada lokasi ini. Syukur Osman, seorang penggali kubur antara penduduk kampung yang berada di sisi Allahyarham Adib ketika di IJN dan turut menguruskan jenazah arwah pada hari pengebumian. Kita nak pergi tu hari Peladang, dia jadi tu hari Peladang tani tenok nelayan dia buat di Sedang ni kan. Terus pergi tengok dah sekali, lepas tu saya minta balik duduk sana pun banyak hari juga lah. Duduk IJM dekat 10 hari juga. Saya lah korek dengan anak-anak lah semua. Pakat tolong-tolong kawan-kawan tu. Dia ni dia suka main bola. Dia main bola pun laju juga. Dia main back lah dia ni. Dia laju juga lah main bola. Dia biasa cerita kat saya. Satu hari band tak cik accident kan. Dia akan main tolong pakcik potong band pakcik satu hari. Lagu tu dia cerita, ingat ke dia. Cara tu dia tak banyak hari dah jadilah. Ingat 2-3 hari dah jadi. Manakala Timbalan Pengerusi Masjid As-Saadah Abdul Wahab Cik pula tidak menyangka berita yang dilaporkan di media mengenai anggota bomba tercedera ketika bertugas itu ialah Allahyarham Adib merangkap cucu saudaranya. Wahai Muhammad Adib bin Qasim, yarhamkallah. Masa tu saya nak pergi makan kenduri. Saya dengar berita kata ahli bomba yang kena di Kuala Lumpur tu, tengok apa nama gambar muka macam Adib. Balik di rumah barulah sampai berita sahih. Bila dia dapat kata sedang sikit, ada dia sedang. Kita duk seronok dah ingat Adib ni akan dapat segak macam biasa lah. Dia sedang, dia boleh cakap buat semua kan. Kemudian lepas tu tak berapa lama, beberapa hari jatuh sakit pula. Sampai akhirnya bawa dia meninggal. Mula bapa dia kata nak bawa balik dengan van ni gitu ya. Tak jangka lah pihak berwajib bagi kat dia ni yang satu penghormatan yang luar biasa lah. Mereka sendiri bawa Adib dengan heli bomba lah. 3 buah kalau tak silap saya turun di padang sekolah tu. Bila sampai jenazah tu, keadaan di kampung Terbengau di padang sekolah keliling tu penuh dengan orang, meriah semua, ramai semua orang bagi penghormatan terakhir untuk Adib ni. Kemudian bawa mai terus pergi rumah dia Asad, duduk di rumah dia Asad, kemudian bawa mai ke masjid, penuh orang di dalam masjid sampai bahagian luar lah. Itu hari yang terakhir. Kemudian alhamdulillah saya pun hari itu kebetulan ada di sini dan dapat sembahyang untuk arwah Adib. Saya alhamdulillah diberi penghormatan juga untuk baca talqin untuk dia. Tambah Abdul Wahab lagi, kepribadian Allahyarham Adib yang penyayang dan ambil berat mengenai orang sekelilingnya menyentuh hati penduduk kampung termasuk ahli masjid ini. Sifat dia Adib ni sejak kecil sampailah dia arwah. Dia yang pertama, dia ni pandai hormat orang tua-tua. Kemudian dia ni sentiasa senyum. Itu kelebihan Allah Ta'ala bagi dia tu. Hubungan dia dengan masjid memang percaya dia lah. Ayah dia pun memang ahli masjid lah. Dia pun lebih kurang macam tu, Adib ni. Dia pun memang ahli masjid lah. Kalau hujan sikit sampai. Kadang-kadang kita tak sampai, dia sampai. Kru 999 bersama Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia Negeri Kedah turut berkesempatan menziarahi keluarga Allahyarham Muhammad Adib di Kampung Terbengau. Kedua-dua ibu bapa arwah Muhammad Kasim Abdul Hamid dan Asma Aziz masih bersedih namun reda dengan pemergian anak kedua mereka itu.
Pengarah Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia Negeri Kedah, Penolong Kanan Pesuruhjaya Bomba Sayani Saidon sentiasa menjemput keluarga arwah ke program anjuran pihaknya bagi mengeratkan lagi hubungan mereka. Dah beberapa tahun berlalu, tapi kita masih mengekalkan hubungan dengan keluarga Pak Kasim ni. Kita tak mahu ada jurang ataupun yang ada ruang untuk menjarakkan Bomba dan juga keluarga Pak Kasim. Sebab kita dah anggap mereka ni memang keluarga kita, keluarga Bomba, dan kita sentiasalah mengambil berat. Kadang-kadang pun Pak Kasim pun ada menelpon kita juga jika beliau memerlukan bantuan, dia akan menelpon lah. Jadi saya pun tidak adalah sebarang halangan ataupun keberatan. Jika kita boleh bantu, kita akan hulurkan bantuan lah kepada keluarga ni. Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia Negeri Kedah telah menamakan Dewan Sebergunanya sebagai Dewan Muhammad Adib bagi memperingati, mengenang dan juga memberi penghormatan kepada arwah yang terkorban ketika bertugas. Dan nama dewan ini telah pun dipersetujui oleh keluarga arwah dan ianya telah pun diguna sejak Disember 2018. Ke kanan, lurus. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 1
9. Pasukan, gerak. Pemergian Allahyarham Muhammad Adib tidak melunturkan semangat Wira Merah, malah ia menyemarakkan lagi jiwa mereka dalam menjalankan tugasan kebombaan dan penyelamatan. Setiap kali tugasan yang kami terima, setiap kali panggilan kecemasan yang kami terima, tetap ada risiko dan bahayanya. Cuma apa yang kita boleh jaga, kita boleh mengharapkan kepada anggota-anggota kita, apabila kita berdoa untuk mereka pergi berjuang dengan selamat, maka mereka pulanglah dengan selamat. Itu adalah satunya pengharapan, juga satu doa di mana semua anggota balai yang mana berada di mana-mana jua pun, itulah yang mereka akan terapkan. Mereka akan pergi dengan penuh semangat, balik dengan penuh semangat dan juga selamat. Malah ia memberikan kami penuh semangat, memberi impak positif lagi untuk kami terus berjuang untuk masyarakat. Sila ambil perhatian, sila ambil perhatian, sila ambil perhatian. Kebakaran rumah di alamat nombor 22. Anggota bertugas sila ambil tindakan. Semangat dan dedikasi Allahyarham Adib dan sebilangan Wira Merah lain yang gugur sewaktu bertugas perlu diteladani demi kesejahteraan masyarakat dan negara. Pengorbanan Wira Merah cukup besar. Nyawa digadai demi menyelamatkan jiwa dan harta benda. Biarpun jarang dikenang, namun mereka adalah tonggak penyelamatan negara. Dengan itu, kita jumpa lagi di minggu hadapan. Assalamualaikum dan selamat malam. Ingat, jenayah membawa padah.